أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. Kita sampai ayat 20 21. Oh, ini 21. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Sebelum ni Allah bagi tahu bagaimana seorang lelaki yang beriman, seorang lelaki yang soleh, bila dia beriman kepada Allah, maka imannya mengubah hidupnya. Imannya menjadikannya untuk bergerak. Imannya menjadikannya untuk dia mengubah pula orang lain. Itu tabiat iman. Ciri-ciri iman ialah dia sentiasa bergerak dan berubah. Kalau duduk di tahap yang sama, itu bukan iman. Daripada dulu sampai sekarang macam itulah dia. Dia pun tak berubah, orang lain lagi tak berubah. Yang berlaku hanyalah sebagai pertambahan maklumat, pertambahan ilmu saja. Tapi dia tak berubah dan dia tak akan mengubah orang. Itu bukan iman, itu ilmu. Jadi lelaki ni bila dia beriman kepada Allah, dia mula bergerak. Walaupun daripada negeri yang jauh, daripada hujung kota, walaupun miskin, tapi imannya menggerakkannya. Sebagaimana iman menggerakkan Ashabul Kahfi. Bagaimana iman menggerakkan Ashabul Kahfi daripada hidup senang di dunia, memiliki segala-galanya, ada rumah, ada keluarga, ada masyarakat, tapi imannya mengeluarkannya daripada kerusakan, daripada kejahilan, dan membawanya ke gua demi untuk menyelamatkan imannya. Okey, kemudian seterusnya kata lelaki ini, setelah lelaki ini pergi berdakwah, dan dakwahnya ialah pertama menggunakan bahasa yang lembut, ya qaumi. Kemudian yang kedua yang diajaknya ialah ikutlah para rasul. Bukan ikut dirinya, bukan ikut pendapat peribadinya, bukan ikut mazhabnya, tapi ikutlah para rasul. Kenapa kena ikut para rasul? Dia bagi tahu sebab. Kenapa kena ikut para rasul? Dakwah supaya lebih berkesan, bila kita suruh ataupun kita larang, kena bagi tahu sebabnya, supaya orang lebih yakin dan lebih faham. Okey, ayat ni ittabi'ul mursalin, ayat sebelum tu ikutlah para rasul. Ayat 21 lelaki yang beriman bagi tahu kenapa kena ikut para rasul. Ittabi'u, dia ulang sekali lagi, ikutlah oleh kamu man, siapa ataupun orang yang la yas'alukum, tidak meminta kepada kamu ajra, ganjaran ataupun upah.
Okey, sebab pertama kenapa kena ikut para rasul? Sebab sifat rasul yang pertama ialah dia tidak ada kepentingan. Dia tidak pernah meminta upah. Jadi kalau dia tak minta upah, dia tak ada kepentingan. Kalau dia tak ada kepentingan, kenapa kamu tak boleh ikutnya? Satu. Yang kedua, sifat kedua para rasul, wahum muhtadun. Dan mereka muhtadun, orang yang mendapat petunjuk. Okey. Sifat kedua para rasul, dapat hidayah. Nak apa lagi? Pertama, dia mendapat hidayah. Yang kedua, dia tidak ada kepentingan. Kalau dia ada kepentingan nak kumpul harta, memang patut kamu tak ikut dia. Sebab itulah daripada ayat ni ulama mengatakan pendakwah tidak boleh mengambil upah. Pendakwah tidak boleh mengambil upah. Berdakwah dengan mengajar lain. Berdakwah dengan mengajar lain. Berdakwah ni, waltakum, kata Allah, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Adalah ada sebahagian daripada kamu, satu golongan yang yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Itu dakwah. Sukarela, tidak ada upah. Tapi mengajar lain. Mengajar kita bagi ilmu. Kenapa bila berdakwah tak boleh ambil upah? Kenapa? Sebab berdakwah adalah hukumnya wajib. Bila wajib, tak perlu ambil upah. Sama seperti kita solat. Solat wajib ke tak? Boleh tak lepas solat kita minta upah? Tak boleh. Puasa wajib. Boleh tak selepas puasa minta upah? Tak boleh. Sebab itu adalah kewajipan. Maka dakwah sama juga, hukumnya adalah wajib. Tidak boleh minta upah. Kecuali orang nak bagi, bagi. Tapi jangan letak harga. Bila letak harga bukan dakwah. Dan yang lebih malang lagi apa dia? Dia ambil peluang masa dia berdakwah untuk menjual produknya. Kismis yang dibaca 30 juzuk. Kan? Minyak wangi. Itu lagi tak patut dan itu bukan dakwah. Itu ada kepentingan. Bila ada kepentingan, dakwah tak akan berkembang. Yang berkembang apa dia? Perniagaan dia tu. Kan? Ini sifat pertama pendakwah. La yas'alukum ajra. Dia tidak pernah meminta. Orang bagi, orang tak bagi, dia tak kisah. Sebab itu adalah kewajipannya. Yang kedua, dia mendapat hidayah Allah. Boleh? Kemudian dakwah seterusnya lelaki ini, wama liyala. Dan cuba terjemah. Kalau terjemah harfiah jadi tak faham pula. Tidak ada alasan bagiku. Tidak ada alasan bagiku ataupun tidak ada sesuatu yang menghalang aku untuk menyembah Allah. Wa ma liyala, dan tidak ada sebab aku tidak menyembah siapa? Dia tak kata menyembah Allah, dia kata menyembah yang fatarani, telah. Fatar ini sama dengan fatirus samawati wal ard. Apa makna fatar ini?
yang telah mencipta. Mencipta apa dah? Aku. Dan fatara ni bukan setakat mencipta, tetapi dia pertama mencipta yang pertama. Allah sebelum Allah cipta kita, ada tak Allah cipta yang lain selain pada manusia? Ada tak contoh sebelum Allah cipta manusia? Ada tak? Pattern dia ke, bentuk dia macam ni, Tuhan pun cipta ikut pattern dia. Ada tak? Tak ada kan? Kita kalau nak buat apa-apa, ada tak contoh? Ada? Ada pernah buat apa-apa tanpa contoh, tanpa pattern? Ada? Dia nak goreng cok kodok pun ada resipi kan? Boleh pakai hentam je? Tak boleh kan? Itu baru cok kodok. Kalau nak buat rumah besar, lagi perlukan contoh ataupun plan. Jadi fatara ni, hebatnya Allah, dia cipta aku tanpa contoh. Itu makna fatara. Dan wa ilaihi turja'un, dan kepadanya turja'un, kamu bukan kamu kembali. Kalau belajar bahasa Arab salah tu. Dikembali. Beza tak? Apa beza? Kamu kembali dengan kamu dikembalikan. Kalau kamu kembali ada pilihan tak? Ada. Kita nak balik pada Allah pun boleh, tak nak balik pun boleh. Tapi Allah buat ayat apa? Kamu dikembalikan. Makna kita nak tak nak kena balik pada Allah. Kita dikembalikan. Kamu dikembalikan. Okey. Kalau saya buat ayat macam ni ya, turja'una ilaihi, dengan ilaihi turja'un. Nampak tak? Turja'una ilaihi dengan ilaihi turja'un. Nampak? Ada beza tak? Apa beza dia? Apa beza dia? Oh, nampak beza tapi tak tahu apa beza. Dan kalau bahasa Melayu, kembali kepadanya ataupun kepadanya kembali. Kalau bahasa Melayu, kembali kepadanya. Pernah tak jumpa ayat bahasa Melayu kepadanya kembali? Ada? Tak ada. Itu bahasa India. Okey, sekarang bahasa Arab ada. Turja'una ilaihi pun ada, ilaihi turja'un pun ada. Dua-dua betul, tapi yang Tuhan pakai yang mana? Yang bawah. Kenapa Tuhan pakai yang bawah? Apa dah? Memang kalau kita terjemah ilaihi turja'un, kepadanya kamu kembali, kita terjemah kepadanya dulu. Yang atas kita terjemah kamu kembali. Betul lah dari segi terjemahan. Tapi apa maksud perbezaan dari segi maknanya? Ada maksud tersirat. Tuhan tak saja-saja nak sebut ilaihi dulu. Tak, ada maksud. Itu tadabbur namanya. Apa makna tadabbur? Apa makna tadabbur? Tadabbur daripada perkataan dubur. Dubur tahu? Tak, dubur dalam bahasa Arab. Saya tak tanya dalam bahasa Melayu. Dubur dalam bahasa Arab ialah di hujung. Yang dubur bahasa Melayu sebenarnya daripada bahasa Arab, tapi telah disalah gunakan. Dubur dalam bahasa Arab ialah di hujung. Sebab tu Nabi sebut kepada Mu'az bin Jabal, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Wahai Mu'az, jangan kamu tinggalkan zikir ini di setiap dubur. Apa makna dubur? Hujung solat. Jadi tadabbur daripada perkataan dubur. Apa kaitan
tadabbur dengan dubur. Apa kaitan dia? Apa kaitan? Tadabbur kita terjemah menghayati. Tapi kenapa dia ambil daripada perkataan dubur? Bukan faham sampai ke hujung. Sampai hujung dulu baru faham. Selagi tak faham hujung, tak faham. Selagi tak sampai ke hujung, kita faham tak ayat? Tak. Jadi dubur ialah setelah sampai di hujung ayat, perhatilah makna dia. Itu tadabbur. Jangan tengah-tengah dah cek dah apa maksud dia. Tak akan faham. Di hujung ayat barulah kamu berfikir, menghayati maksudnya. Boleh? Okey, sekarang kita sedang menghayati ayat ni. Ilaihi turja'un dengan turja'una ilaihi. Apa beza dia? Ilaihi turja'un, maksud dia ialah Tuhan nak bagi tahu hanya kepada Allah sahaja kamu kembali. Tak mungkin kamu kembali kepada selain daripada Allah. Yang atas ni, kalau buat ayat atas, kamu kembali kepada Allah dan boleh tambah waw. Dan mungkin kamu balik kepada suami kamu, kepada bapa kamu. Tak. Betul tak? Bila kita dibangkit daripada kubur, kita jumpa tak isteri kita, suami kita, jumpa tak? Jumpa ke tak? Oh, tak ada pengalaman. Betul lah tak ada pengalaman, tapi Tuhan cerita tak dalam Quran? Ceritakan, tapi kenapa tak tahu? Sebab tak tadabbur lah. Kan? Tuhan kata apa? Yauma yafirru mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang akan yafirru, apa dah? Lari daripada saudaranya. Bila lari, dia jumpa tak? Jumpa ke tak? Ada tak orang tak jumpa tapi lari? Bila lari makna jumpa. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih. Dan dia lari daripada maknya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih. Dan lari daripada sahibati, isterinya dan anak-anaknya. Makna dia jumpa tak isteri dia? Jumpa. Jumpa tak suami dia? Jumpa. Tapi dia balik tak pada suami? Bila jumpa dia berpeluk cium. Lamalah kita berpisah. Berapa tahun duduk dalam kubur? Tak. Dia jumpa, bila jumpa buat apa? Cabut lari. Kenapa? Wa ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah kamu kembali. Kan? Semua dihalalkan, dipaksa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Jadi faham tak beza ayat ni? Kalau turja'una ilaih, kamu kembali kepada Allah, dan mungkin juga kembali kepada orang lain. Tapi bila sebut ilaihi di hadapan, maksud dia hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Okey, cuba perhati di sini pula. Tengok isi dakwah lelaki yang beriman ni. Pertama dia kata apa? Ikutlah Rasul, dan dia bagi tahu sebab. Bila kita nak menyuruh ataupun melarang, kena bagi tahu sebab supaya orang faham. Jangan kata pergi solat. Kenapa kena solat? Solat sudahlah. Anak kita tahu tak kenapa kena solat? Tahu? Tahu. Tahu tak kita kenapa anak kita tak tahu? Tahu tak? Cuba tanya anak kita kenapa kena solat. Dia tak tahu. Sebab apa dia tak tahu? Sebab kita tak bagi tahu sebab. Okey. Jadi lelaki seorang pendakwah, bila dia suruh, dia bagi tahu sebab. Kenapa kena ikut Rasul? Sebab dia ikhlas. Sebab dia dapat hidayah. Sebab dia tidak minta upah. Okey? Kemudian dia mengajak sembah Allah. Dia beritahu, kenapa aku kena sembah Allah? Faham tak? Ini hukum ni, hukum. Hukum dia beda. Aku kena sembah. Sebab apa? Sebab apa? Dan cara dia berdakwah guna bahasa beda. Soalan. Pasal apa aku tak boleh sembah Tuhan yang sembah aku? Soalan tu boleh apa ni? Boleh membuka minda orang. Kenapa aku tak boleh sembah Tuhan yang cipta aku? Kenapa aku tak boleh taat kepada mak bapak yang membesarkan aku? Sebenarnya dia nak dakwah siapa ni? Dia nak dakwah kaum dia.
Yang tak beriman kaum dia dah beriman tak? Kalau dia dah beriman, kaum dia tak beriman, sepatutnya ayat macam mana? Sepatut ayat macam mana? Betul. Sepatut lelaki ni kata apa? Kenapa kamu tak boleh sembah Tuhan yang cipta kamu? Aku dah sembah. Betul tak? Kenapa dia cakap, kenapa aku tak boleh sembah Tuhan yang cipta aku? Faham? Faham tak? Okey, jawapan dia. Dia kalau seko. Subhanallah. Cuba bayangkan kalau lelaki ni cakap, kenapa kamu tak boleh sembah Tuhan yang cipta kamu? Apa rasa kaum dia tu? Makna kaum dia akan rasa dia telah dihukum, kamu ni sesak, kamu ni bodoh, kamu tak boleh berfikir. Nampak tak? Subhanallah. Sebab tu bila kita berdakwah kena jaga perasaan mendukung kita. Jangan cepat menghukum. Saya bagi contoh kan. Jangan bagi contoh. Bila orang buat benda bid'ah, jangan terus kita cakap, kenapa kamu buat benda bid'ah ni? Kenapa tak boleh ikut Nabi ni? Kamu lebih pandai pada Nabi ke? Bila kita cakap macam tu, apa perasaan dia? Cuba bayangkan kita duduk tempat dia. Apa perasaan? Teruk sangat ke aku? Bodoh sangat ke aku? Teruk, betul tak? Perasaan dia. Tapi, ubah cara apa dia? Kenapa saya tak boleh ikut Nabi kan? Nabi tu Rasul. Nabi tu, semua yang dia cakap wahyu daripada Allah. Kenapa aku tak boleh ikut? Betul tak? Dia tak terasa. Bahkan kita buka minda dia. Subhanallah. Tuhan nak ajar cara kita berdakwah. Tapi berapa ramai yang faham ni? Yang baca Yasin malam-malam Jumaat tak faham, yang tak baca lagi tak faham. Kan? Yang dia tahu apa dia? Yang dia tahu apa dia? Kalau tak baca ni memang teruk lah. Dah lah Quran sebiji tak baca, malam Jumaat pula tak baca Yasin. Itu dia tahu. Boleh? Subhanallah. Sebab itulah sebenarnya lelaki ni nak bagi tahu apa dah? Kenapa kamu tak boleh sembah Tuhan yang cipta kamu? Sepatut dia nak cakap macam tu, tapi nak jaga perasaan, maka dia kata kenapa aku? Bukti apa dah? Apa bukti dia nak cakap kenapa kamu tak boleh sembah Tuhan yang cipta kamu? Buktinya ayat ni. Wa ilaihi turja'un. Kepadanya kamu kembali. Sepatut dia kata apa? Kenapa aku tak boleh sembah Tuhan yang cipta aku dan kepadanya aku kembali? Betul tak? Bagus, selari. Yang itu aku, di sini kamu. Nampak tak? Lembut sikit kan? Lembut. Subhanallah. Jadi dua sebab kita mesti sembah Allah. Cukup dah, tak payah sebab ketiga. Apa dah? Tak payah sifat 20. Apa dia? Allah cipta kita. Kenapa tak boleh sembah dia? Allah bukan setakat cipta. Bila sebut Rabb, apa makna Rabb? Apa makna Rabb? Dia bukan setakat mencipta kita, kemudian dia memiliki kita. Yang ketiga, dia mengurus kehidupan kita. Kenapa tak boleh bapa kita yang jaga kita, yang besarkan kita, kita pun dah dengar cakap dia. Bila kita tak dengar cakap, kita rasa bersalah je. Padahal bapa kita tak mencipta kita. Bahkan bapa kita pun dicipta oleh Allah. Betul tak? Bos kita yang bagi gaji setiap bulan, bila dia bagi arahan, kita dengar tak cakap dia? Bila kita tengok ada pegawai, seorang staf tak dengar cakap, kita kata apa pada dia? Kenapa tak boleh dengar cakap bos? Kamu makan gaji dengan dia kan? Pandai tak kita nasihat dia? Pandai kan? Tapi bila kita lewat solat, kita nasihat tak diri kita? Kenapa aku tak boleh solat awal waktu? Nak sembah Tuhan yang cipta aku, yang aku boleh hidup sihat sebab dia bagi, yang aku boleh hidup senang sebab akal aku waras. Kenapa aku tak boleh solat awal? Kenapa aku nak buang masa ikut nafsu? Nafsu bukan cipta aku, bahkan nafsu sentiasa mengajak kepada keburukan. Kenapa? Cuba sentiasa berfikir, barulah kita akan berubah menjadi lebih baik. Betul tak?
Tapi kita berfikir juga, bukan berfikir bab tu, kita berfikir bab apa? Pagi besok nak makan apa? Semalam dah roti canai. Lepas tu tengah hari pula apa dah? Kari kepala ikan. Takkan nak makan kari kepala ikan pula kan? Maju tak kita? Maju apa dah? Ni perut. Iman kita tak meningkat, amalan tak bertambah. Betul tak? Okey. Boleh Jadi cara berdakwah apa dah? Jangan suka menghukum orang. Subhanallah. Saya pun banyak belajar daripada lelaki ni. Saya banyak belajar. Jangan cepat menghukum. Kenapa buat bid'ah ni? Jangan. Bila kita cakap macam tu, kita telah mengguri perasaannya. Sebab itulah saya dapati ramai yang mengajar sunnah daripada awal lagi orang tolak. Sebab apa? Sebelum dia menyampaikan mesej dakwah, dia telah menghukum. Kamu tak betul, kamu tak cerdik, kamu dah lebih pandai pada Nabi. Dan lelaki ni cakap pada siapa ni? Pada siapa ni? Dengan bahasa yang cukup lembut. Pada orang Islam ke orang kafir? Orang kafir. Jangan kita kata kita tak boleh berlembut dengan orang kafir. Ini orang kafir lah ni. Lelaki cakap ni dengan orang kafir lah. Dan akhirnya orang kafir ni buat apa? Bunuh dia. Makna kafir apa tu? Musuh. Musuh Allah. Subhanallah. Okey. Kemudian dia guna logik akal lagi. Agama ni memang sesuai dengan akal. Tapi kita tak boleh ikut akal. Tapi agama sesuai dengan akal. Setuju tak? Setuju tak? Agama selari dengan akal. Allah turunkan agama, ajaran ni memang masuk akal. Betul tak? Betul ke tak? Okey. Saya bagi contoh. Kenapa Allah cipta tangan? Allah cipta tangan, kan? Kemudian bila mencuri, Allah suruh potong. Masuk akal tak? Kita suruh anak kita buat rumah, kemudian sampai masa kita kata roboh rumah tu, masuk akal tak? Tak. Jadi di mana masuk akalnya? Allah cipta tangan, kemudian bila mencuri Allah kata potong tangan tu. Mana yang logiknya? Tadi kata masuk akal. Apa dia? Contoh apa dia? Masuk akal lah. Sebab tangan ni Tuhan guna untuk apa? Tuhan bagi cipta untuk apa? Untuk buat kebaikan pada diri dia dan kepada orang. Itulah tujuan tangan diciptakan. Bila disalahgunakan, tangan ni kena buang. Sebab apa? Bila tak dibuang, dia akan memudaratkan diri dia dan memudaratkan orang lain. Masuk akal tak? Masuk akal lah. Semua yang Allah cipta untuk bawa kebaikan pada diri dia dan kepada orang. Bila tak membawa kebaikan, kena potong. Masuk akal lah. Macamlah orang penyakit kenciman ni. Doktor potong kaki. Masuk akal tak? Masuk akal tak? Setuju tak? Tanda tangan tak? Bayar tak? Bayar. Kenapa tak cakap pada doktor? Tak masuk akal lah doktor. Saya bela kaki saya sampai umur 50. Doktor senang je nak potong. Kan? Tak. Masuk akal. Sebab kaki itu telah tidak berfungsi. Kan? Okey. A'attakhizu. Adakah patut aku mengambil min dunihi, dari selainnya, alihah. Alihah apa dah? Tuhan-Tuhan. Ini jamaah, plural. Kalau satu, ilahun. Siapa cakap Tuhan-Tuhan ni? Siapa cakap? Allah. Jadi melalui lelaki ni, dia kata apa? Adakah patut aku mengambil selain daripada Tuhan-Tuhan, selain daripada Allah sebagai Tuhan-Tuhan? Mana Tuhan ni banyak ke satu? Tuhan ni banyak ke satu? Ada ke tak ni? Tuhan ni banyak ke satu? Hafiz, Tuhan satu ke banyak?
Tak, jangan ikut ayat ni. Jawab soalan. Tuhan satu ke banyak? Ha? Kalau satu rosak akidah kita. Ha? Tuhan banyak. Tapi yang hak satu je. Kalau kita kata Tuhan satu, India sembah patung, dia kata Tuhan, kita kata Tuhan satu. Patung pun Tuhan juga. Faham tak? Ha? Sebab tu saya kata Tuhan banyak, tapi yang benar satu, yang lain semuanya batil. Sebab apa makna Tuhan? Apa makna Tuhan? Yang disembah. Kita banyak tak yang kita sembah? Banyak tak? Oh, tak banyak. Masa kita salat lambat tu kita sembah siapa? Sembah siapa? Masa kita buka aurat tu sembah siapa? Allah. Siapa? Allah mana suruh solat lambat? Tak jawab soalan. Masa kita solat lambat kita sembah siapa? Oh, mana tu ketika itu Tuhan kita adalah nafsu. Sebab tu dalam surah Yasin Tuhan kata apa? Dalam surah Yasin kita belajar surah apa ni? Alam a'had ilaikum ya Bani Adam. Apa dah? Ha? Sambung. Alam a'had ilaikum ya Bani Adam alla ta'budu syaitan. Dah lah tak faham, tak hafal pula. Okey, cuba terjemah. Alam ahad, bukankah aku dah berjanji ilaikum kepada kamu semua ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Apa janji Allah dengan kita semua? Alla ta'budu syaitan, jangan kamu, tengok Tuhan guna perkataan apa? Ta'budu. Apa makna ta'budu? Sembah. Bila Tuhan larang, ada tak orang sembah syaitan? Ada. Sebab itulah ibadat ni ialah kita tunduk pada apa saja, maka itu adalah Tuhan. Kita sembah, kita ikut syaitan. Sebenarnya kita beribadat kepada syaitan. Tuhan guna perkataan ibadat, la ta'budu. Boleh? Kita makan tangan kiri. Ketika itu Tuhan kita siapa dia? Syaitan. Tuhan kita syaitan. Sebab apa? Apa saja amalan kita yang bercanggah dengan perintah Allah dan sunnah Nabi, maka itu adalah syaitan. Kita sedang menyembah syaitan. Subhanallah, benda tu nampak kecil je. Siapa makan tangan kiri, dia sembah syaitan. Sebab apa? Sebab Nabi larang. La ta'kulu bishimal. Jangan kamu makan dengan tangan kiri. Tiba-tiba kita engkar perintah Nabi. Ketika itu kita sembah syaitan. Tuhan kata jangan sembah. Faham? Dan ketika itu Tuhan kita adalah syaitan. Boleh? Ha? Yalah. Sembah ni, syirik ni ada dua. Satu syirik yang kecil yang tidak mengeluarkan seseorang daripada Islam. Satu lagi syirik yang besar yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Kalau makan tangan kiri, keluar Islam tak? Tak ada lah. Weh, ramai yang keluar Islam macam. Ha? Boleh? Boleh ha? Jadi kalau tulis tangan kiri tak? Ha? Tulis tangan kiri. Tengok keadaan. Tengok keadaan tu. Cek dulu, tanya sebab apa dia tulis tangan kiri. Sebab itulah Nabi larang makan. Nabi tak larang tulis. Nabi tak kata jangan tulis tangan kiri. Sebab apa? Mungkin wallahualam Nabi tahu kadang-kadang orang memang dah usah tak boleh. Tapi makan tangan kanan boleh. Apa masalah pun memang boleh. Boleh ha? Soalan tu macam dituju pada seseorang je ha?
Jadi bila orang tanya Tuhan banyak tak? Banyak. Apa dalil ni Tuhan sebut ni? Alihah. Alihah, Tuhan-Tuhan. Cuma yang benar satu je. Yang lain semua batil ataupun palsu. Okey, kata lelaki ni dia sedang berdakwah ni. Adakah patut sekiranya aku mengambil selain daripada Allah Tuhan-Tuhan? Tuhan-Tuhan in yurid. Nah, jika apa dah? Hendak ataupun ingin Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman ni? Allah. Bidurrin, dengan kemudaratan. Selainnya, jika dia guna logik, kalau aku sembah Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah dan Tuhan Ar-Rahman nak memudaratkan aku, maka dia kata la tughni. Tidak apa? Tidak dapat tughni. Apa dah? Dalam surah Al-Lahab ada kan? Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maknanya hartanya tidak dapat membantunya ataupun menolongnya. Di sini maksud dia tidak dapat apa ni? Manfaat anni terhadapku, syafa'atuhum, syafaat mereka. Syafaat siapa ni? Syafaat siapa? Tuhan-Tuhan. Syai'ah. Syai'ah dalam bahasa Arab sedikit pun. Wala yunqizun, dan tidak dapat mereka menolong. Menolong siapa ni? Menolong aku. Apa maksud ayat ni? Dia guna logik akal kan? Kalaulah aku ambil selain daripada Allah sebagai Tuhan-Tuhan dan Allah nak memudaratkan aku, Tuhan yang banyak aku sembah tu boleh tak selamatkan aku daripada mudarat itu? Boleh tak? Tak boleh. Kalau tak boleh, kenapa aku nak sembah? Tak ada faedah kan? Kita kalau nak sembah sesuatu, pastilah ada dua kebaikan. Dua kebaikan. Pertama apa dia? Dia boleh memberi kebaikan pada kita, barulah kita sembah. Kalau tak memberi kebaikan, kenapa nak sembah? Bodoh. Kan? Yang kedua, dia boleh mengelakkan mudarat kepada kita, barulah kita sembah. Sama juga kita dengar cakap suami. Bila kita dengar cakap suami, sebab apa kita dengar cakap suami? Kau tak dengar cakap? Apa dia? Sebab suami memberi kebaikan pada kita, betul tak? Dia melindungi kita. Kalau dia jenis tak melindungi kita, bahkan dia memukul kita, kita dengar tak cakap dia? Tak. Walaupun dia suami. Bos kita pun sama. Bila kita dengar cakap bos, bila bos akhir bulan bagi gaji. Kalau kerja sebulan tak bagi gaji, kerja 2 bulan tak bagi gaji, kita dengar tak cakap dia? Subhanallah, itu manusia, kita tak dengar cakap. Tiba-tiba dia buat patung yang tak boleh memberi faedah dan tak boleh menolak bala, tiba-tiba dia sembah. Bodoh tak manusia? Bodoh. Tapi janganlah cakap jumpa orang semua patung, kamu ni memang bodoh lah. Bukan kamu buat tu. Jangan ambil pengajaran daripada lelaki ni. Gunakan hujah ni. Apa dia? Kalaulah aku sembah benda-benda tu selain pada Allah, bila ada musibah, benda tu boleh tak tolak? Kan? Contoh ada patung, semua patung,
kemudian banjir besar. Patung tu boleh tak elakkan banjir besar tu? Rumah dia seorang je tak hanyut. Sebab apa? Ada patung. Boleh tak? Tak. Bukan setakat tak boleh, patung tu pun hanyut. Dia cari patung tak jumpa. Cari Tuhan tak jumpa. Sebab apa? Hanyut. Subhanallah. Okey, tengok dia guna perkataan Ar-Rahman. Kenapa dia tak guna Allah? Macam kat sinilah. Dia tak kata kenapa aku tak boleh sembah Allah? Tak. Kalau dia kata kenapa aku tak boleh sembah Allah, dia tak begitu sebab apa kena dia kena sembah. Sebab Allah bukan sebab. Tapi kalau sebut dia, sebab dia mencipta aku, dua sekaligus. Pertama, aku wajib sembah dia. Yang kedua, sebab apa aku sembah dia, iaitu fatarani. Faham? Di sini pula kenapa dia sebut Ar-Rahman? Kenapa tak sebut in yuridnallahu? Dia nak sampaikan mesej Tuhan ni sangat penyayang. Kenapa kita tak boleh sembah dia? Satu. Yang kedua, di sini Ar-Rahman, Tuhan nak apa ni? Mudarat. Okey, kenapa Tuhan sebut dia sebut mudarat di sini? Tuhan pernah tak memudaratkan kita? Pernah tak? Pernah tak Tuhan menyusahkan kita? Tak berani jawab. Masa kita sakit, mudarat tak? Mudarat tak? Okey. Siapa yang bagi sakit? Adakah Allah memudaratkan kita? Bahaya ni. Bahaya ni. Dia kata Tuhan mudaratkan dia. Ya Allah. Boleh rosak akidah tu. Tak. Bagi kita benda tu mudarat, tapi bagi Allah bukan mudarat. Itu adalah baik untuk kita. Faham? Allah tak pernah memudaratkan hamba-Nya sebab Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah penyayang. Bila penyayang, dia tak akan mudaratkan kita. Cuma cara Allah sayang pada nampak macam mudarat. Bagi kita mudarat, bagi Allah baik. Contoh macam kisah Nabi Ibrahim. Allah biarkan Ibrahim ditangkap, kemudian dicampak dalam api. Mudarat tak bagi Ibrahim? Mudarat. Tapi sebenarnya baik tak untuk Ibrahim? Baik tak? Apa kebaikan dia? Apa kebaikan Ibrahim dicampak dalam api? Apa dia? Tak pernah sebut? Tak tadabbur lagi tu. Tak tadabbur. Letihlah saya sebab banyak ayat tak tadabbur. Subhanallah. Okey, saya tanya ayat lain yang saya dah tadabbur. Ashabul Kahfi, bila Khidir bunuh budak kecil yang tak berdosa, mudarat tak bagi budak tu dan bagi mak bapak dia? Mudarat tak? Mudarat. Dah tadabbur kan? Tapi adakah Allah sengaja bagi mudarat ataupun Allah bagi kebaikan pada mak bapak dengan anaknya dibunuh? Mudarat ke kebaikan? Kebaikan. Tapi Musa kata apa? Musa kata apa? Ya Khidir, kenapa ni? Dia tak berdosa. Kalau kamu bunuh perompak, okeylah, aku setuju. Ini bunuh budak kecil, satu. Yang kedua, tak berdosa. Bapak dia pula beriman. Tak masuk akal. Tak, sebenarnya masuk akal. Masuk akal apa dia? Bila dia besar, dia syirik, dia kufur. Bila dia kufur, dia akan pengaruhi bapak dia. Maka Allah matikan dia. Masuk akal. Allah nak selamatkan 3 beranak. Sebab apa? Mak bapak dia beriman. Masuk akal tak? Bila orang beriman kepada Allah, Allah jaga dia. Masuk akal tak? Dan Allah jaga ni bukan makna anak dia selamat kat dunia. Tak. Allah jaga 3 beranak selamat daripada neraka. Masuk akal. Boleh? Jadi Tuhan, lelaki ni sebut mudarat ni kenapa? Supaya kita faham, pada pandangan manusia mudarat, tapi bagi Allah dia adalah baik. Sebab tu sifat apa? Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman tak pernah memudaratkan orang. Habis kenapa sebut mudarat? Pada pandangan manusia. Boleh Okey. Inni.
Tengok. Dan patun tu juga tak boleh selamatkan. Saya nak tanyalah. Ramai kita berdakwah kan? Ramai kita berdakwah. Tapi kita guna tak hujah yang digunakan oleh lelaki dalam surah Yasin? Kita guna tak? Tak gunakan. Tak guna. Sebab apa tak guna? Banyak orang berdakwah pakai logik akal. Betul tak? Pakai logik akal yang tak selari dengan agama. Ikut nafsu lah senang. Ikut nafsu. Sedangkan banyak tuan buat contoh bagaimana cara berdakwah yang berkesan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok pula, akhirnya lelaki ni mati kan? Dan kaum dia beriman tak? Tak beriman kan? Habis di mana kejayaan dakwah lelaki ni? Berjaya tak dakwah lelaki ni? Lelaki ni dibunuh dan semua kaum dia tetap tak beriman. Berjaya tak dakwah lelaki ni? Ha? Di mana kejayaan? Dia mati, orang tak beriman. Ha? Apa dia? Kejayaan sebenar bukan diukur di dunia. Bukan diukur pada orang terima ataupun tak. Bukan diukur pengikut ramai ataupun tak. Tapi dia laksanakan tanggungjawab ataupun tak. Dan dia istiqamah tak di jalan dakwah walaupun diseksa. Dan akhirnya dia berjaya masuk syurga. Berjayalah tu. Sama juga kisah ghulamud dakwah, budak yang berdakwahkan. Akhirnya dia mati. Kemudian ramai beriman. Yang semua beriman pula, semua dibunuh. Tak ada seorang pun yang kekalkan. Tapi berjaya tak? Ya. Budak lelaki ni berjaya menyelamatkan akidah orang ramai. Berjayalah tu. Boleh. Yang tak berjaya apa dah? Kita pun tak mati, orang lain pun tak mati, tapi semua dakwah tak bergerak, dakwah tak berjalan kan? Berapa ramai orang kafir di luar, dakwah tak sampai pada dia. Dan berapa ramai orang Islam yang ada ilmu tapi tak berdakwah. Itu gagal. Gagal. Boleh ha? Ini sesungguhnya aku izan, kalau begitu, bahasa Arab beza sikit je, lain makna dia. Kalau iza, apa dia? Apabila kalau izan, kalau begitu. Kalau is, ingatlah ketika mana. Kan? Okey. Sesungguhnya aku, kalau begitu. Apa maksud kalau begitu? Kalau aku sembah Tuhan-Tuhan yang banyak, pastilah lafi. Lafi itu pastilah dalam dalal. Dalal apa dia? Kesesatan. Dalal ialah menyimpang daripada jalan yang benar. Jalan lurus dia menyimpang, itu dalal. Dan mubin, yang apa maksud yang nyata? Kalau Tuhan sebut lafi dalalin dah cukup kan? Tapi kenapa Tuhan sebut lagi mubin? Kenapa tak boleh dinafikan? Kenapa Tuhan sebut nyata? Okey, sebagai contoh, kita nak pergi ke Al-Ustar kan? Lepas tu jumpa signboard dah besar dah, tulisan pun besar, terang pula tu Al-Ustar. Tiba-tiba dia ambil simpan ke typing. Itu sesak nyata ke sesak sikit-sikit je? Mubin. Lainlah dia nak pergi Al-Ustar, signboard Al-Ustar tu kecil, kemudian cat pun dah kelabu, tersilap dia masuk typing. Itu sesak juga, tapi tak mubin. Nampak? Kenapa Tuhan kata mubin? Tengok hujah ni. Aku sembah Tuhan yang cipta aku. Kamu sembah Tuhan yang kamu sendiri ciptakan. Satu. Yang kedua, aku sembah Tuhan yang boleh memberi manfaat dan boleh memberi mudarat. Kamu sembah sedikit pun tak boleh memberi manfaat dan tak boleh menolak mudarat. Jelas sesak kamu. Betul tak? Betul. Kalau kita buat kuih, kita sembahkan. Orang kata apa?
Orang kata apa? Dalalun mubin kan? Kalaulah orang India sembah patung, dia tengok kita buat kuih, kita sembah, dia kata apa? Itu orang makan. Okey sikit boleh makan yang kamu tu. Dia tak nampakkan. Sebab apa? Dalalun mubin. Boleh? Itu maksud mubin. Okey, ini sesungguhnya aku amantu, telah beriman, birabbikum, dengan Tuhan. Tengok sekarang, sebelum ni dia berdakwah tapi dia tak isytiharkan dia beriman. Sekarang dia telah isytiharkan. Apa pengajaran di situ? Apa pengajaran? Bila kita beriman, kita kena bagi tahu. Iman mesti jangan takut pada manusia. Iman mesti takut hanya kepada Allah. Boleh? Jangan duduk sembunyi je. Kenapa pergi juga benar-benar bid'ah? Tak boleh lah. Keadaan zaman sekarang ni, kalau kita tak pergikan timbul masalah. Mana kita sembunyikan kebenaran. Jadi lelaki ni, dia isytihar ni dalam keadaan berapa ramai yang beriman. Dia seorang dan dia isytihar di hadapan siapa ni? Semuanya kaumnya kafir. Kemudian dia kata, aku beriman dengan Tuhan kamu. Kenapa Tuhan kamu? Kenapa tak sebut Tuhan aku? Beza tak ayat? Aku beriman dengan Tuhan aku. Satu lagi, aku beriman dengan Tuhan kamu. Beza tak? Apa beza? Kalau dia kata, aku beriman dengan Tuhan aku, apa jawapan kaum dia? Memang Tuhan kamu. Tuhan aku tak. Faham tak? Jadi dia kata, birabbikum, aku sembah Tuhan kamu. Tapi sebelum ni dia ada bagi tahu tak? Tuhan itu juga Tuhan aku. Ada tak? Kat mana? Fatarani. Dia dah bagi tahu dah. Jadi nak bagi tahu Tuhan yang aku sembah ni bukan Tuhan aku seorang. Tuhan kamu juga. Subhanallah. Dia kata pada siapa ni? Orang kafir. Tuhan aku adalah Tuhan kamu. Maknanya Allah tu juga Tuhan kepada siapa? Orang kafir. Tapi sekarang fahaman sebahagian orang Melayu, dia kata Allah tu hanya Tuhan kepada orang Melayu mana? Yang baca surah Yasin ni lah. Kan? Masalah. Dia kata, aku beriman dengan Tuhan kamu. Siapa kamu tu? Orang kafir yang sembah apa? Sembah patung yang syirik. Dia kata, Tuhan kamu sebenar ialah Tuhan aku. Yang kamu sembah bukan Tuhan kamu. Boleh? Jadi jangan kita mengata pada orang kafir, Tuhan kamu lain, Tuhan aku lain. Boleh jadi syirik kepada Allah. Tuhan kita ialah Allah, Tuhan mereka pun Allah. Cuma masalah pada kita beriman, kita ikut perintah Allah. Dia tak ikut perintah Allah. Itu je. Okey. Maka fasma'uni. Maka dengarlah oleh kamu. Dengar apa ni? Subhanallah. Saya nak tanya, lelaki ni berilmu tak? Cerdik tak? Faham tak agama? Faham tak? Faham. Kalau tak faham, kalau tak cerdik, dia tak akan berdakwah. Dia tak ada kekuatan. Dia tidak ada keberanian. Dari mana dia dapat ilmu ni? Dari mana dia dapat ilmu ni? Daripada 3 orang Rasul lah. Itu menunjukkan apa? Ilmu ni tak perlu kita belajar lama. Tak perlu kita belajar banyak kitab. Tak perlu kita belajar banyak guru. Kadang-kadang bila hati terbuka, masuk kat sini, dia akan merebak keluar. Tapi kalau hati tak terbuka, belajarlah lama mana sekalipun, ramai guru banyak sekalipun, dan kitab pun berkitab-kitab, tapi tak keluar ilmu tu. Faham? Sebab itulah bila kita belajar,
Syarat pertama kena ikhlas. Aku belajar kerana Allah. Bukan kerana nak penuh masa kosong, bukan kerana orang ajak, bukan kerana ialah duduk kat rumah pun. Ilmu tu setakat dalam hati kita je. Kadang-kadang kita pun tak ada kekuatan untuk beramal. Sebab apa? Sebab itulah halangannya. Mungkin tidak ikhlas. Boleh? Bila ikhlas, dia masuk ke sini. Dan bila masuk ke sini, dia keluar balik. Dia keluar kepada siapa? Kepada orang ramai. Boleh, ha? Okey. Cukup, ha? Ayat selepas ni apa dia? Waqila dukhuli. Ini kena lengkapkan. Sebab pelengkap dia. Kalau tak baca ayat ni macam tak lengkap je. Okey. Waqila ada waw. Qila udkhuli al-jannah. Subhanallah. Kemudian qala ya qaumi, ya laitani, ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani okey. Tengok Al-Quran, bahasa Al-Quran, dia tak sebut satu persatu. Lelaki ni pergi berdakwah, kemudian dia bercakap sekian-sekian, kemudian orang tak terima, kemudian orang bunuh dia, tak. Tuhan tak sebut detail macam tu. Bila dia isytiharkan amantu bi rabbikum, aku beriman dengan Tuhan kamu, kemudian dia kata fasma'uni, Tuhan tak sebut lelaki ni dibunuh. Dalam tafsir memang disebut lelaki ni dibunuh, tapi dalam ayat Al-Quran tak ada. Kenapa Tuhan tak sebut? Tak penting. Dibunuh tu, mati satu benda yang biasa. Dan yang kedua, para rasul dan orang-orang yang berdakwah, bila dia berdakwah, sunnatullah pada mesti diseksa, mesti diazab, dan kemuncaknya dibunuh. Sunnatullah, satu benda yang biasa. Yang Tuhan nak sebut yang luar biasa, apa dah? Qila dikatakan kepadanya, udkhul, masuklah, al-jannah. Jannah apa dah? Surga. Siapa kata ni? Qila. Siapa kata? Kalau Allah kata qala, di sini qila. Kalau qila terjemah dikatakan kepadanya. Siapa yang berkata? Pastilah Allah. Tapi kenapa Allah tak sebut qala Allah? Bila Allah tak sebut, tak penting siapa yang berkata, tak penting. Yang penting apa dah? Apa yang dia kata? Apa yang dia kata? Apa dah? Udkhuli al-jannah. Kalau Allah kata, selepas itu masuk neraka, tak ada faedah. Kita tahu orang yang berkata. Orang yang berkata tak penting. Yang penting apa yang diucapkan. Apa dah? Udkhuli al-jannah. Masuklah syurga. Makna selepas lelaki ni dibunuh, dikata padanya apa dah? Masuklah syurga. Okey, timbul persoalan. Syurga mana lelaki ni masuk? Syurga mana? Cepat faham. Tak, Tuhan sebut syurga. Tuhan sebut syurga, bukan tak sebut. Tak, kalau orang tanya kita, takkan nak jawab macam tu. Bila tak tahu, tak penting, Tuhan tak sebut.
Kalau kita kata syurga di akhirat besok, syarat nak masuk syurga apa dah? Syarat nak masuk syurga yang sebenar apa dia? Dia kalau beriman tak mati tak boleh masuk. Dia kena mati dulu, kemudian kena kiamat dulu, kan? Kena ada pada mahsyar dulu, kena ada mizan, kena ada titan sirat, barulah masuk syurga. Dan orang pertama masuk syurga siapa dia? Nabi Muhammad. Jadi yang lelaki ni masuk syurga mana ni? Cuba tanya pakar-pakar Yasin tu. Lelaki ni masuk syurga mana, pakcik? Kan? Syurga syurga yang sama tapi Tuhan janji tak masuk. Tuhan kata apa? Udkhul, masuk. Apa makna udkhul? Masuk. Yalah syurga mana? Mana-mana tu syurga mana? Syurga ada berapa semua? Syurga ada berapa? 7. Siapa cakap 7 ni? Boleh bagi dalil tak syurga tu 7? Apa dia? Syurga tu 1. Ada dalil? Waliman khafa maqama rabbi jannatani. Bagi siapa yang takut pada Tuhannya, jannatani, 2 syurga. Macam mana 1? Nampak sangat tak tadabbur? Berapa syurga yang disebut dalam Quran? Yang disebut dalam Quran ada 4, bukan 7. Jannatul Firdaus, yang kedua Jannatul Naim, yang ketiga Jannatul Adnin, yang keempat Jannatul Ma'wa. Yang disebut dalam Quran 4, yang sebenar wallahu alam. Kemudian tingkat syurga pula ada berapa? 7 juga. Saya nak tanya, bangunan di dunia yang paling tinggi berapa? Di mana? Berapa? Berapa tingkat? Katalah paling tinggi sekarang berapa? 150 tingkat. Kan? Takkanlah bangunan paling tinggi di dunia 150 tingkat, takkanlah syurga 7 tingkat. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Tak masuk akal. Berapa? Hafiz. Subhanallah. Dalam satu hadis Nabi kata tingkat di syurga 100. Tapi ada satu hadis lagi Nabi kata dikatakan kepada orang yang sahibul Quran. Sahibul Quran mana? Dia hafal dan dia faham dan dia amalkan. Dikatakan kepadanya bila dia nak masuk syurga, iqra ayat wartaqi darajah. Baca satu ayat dan naik satu darjah. Baca satu ayat naik satu darjah. Sehinggalah ayat terakhir yang dia hafal, yang dia amal, itulah darjah yang paling tinggi untuknya. Maknanya berapa tingkat syurga? Berapa tingkat? Berapa? Sebanyak bilangan ayat Quran. Berapa bilangan ayat Quran? 6,000? 6326. Bukan 6666. Subhanallah. Jadi tingkat syurga sebanyak bilangan ayat Quran. Hadis sahih. Subhanallah. 6,000. Jadi siapa yang paling tinggi di syurga nanti? Tentulah Nabi. Selepas tu siapa dia? Abu Bakar, Umar, para Nabi kan. Dan selepas tu siapa dia? Orang yang banyak faham, hafal Al-Quran dan beramal. Rugi tak kita tak hafal dan tak faham Quran? Kita hafal surah apa? An-Nas berapa ayat? 5 ayat. 5 tingkat je lah. Campur keluar Allah 3, 9 tingkat. Al-Fatihah. Okey, banyak. Orang duduk tingkat 6,000, kita duduk tingkat 10. Banyak tu 10. Okey. Jadi persoalan di sini apa jawapannya? Subhanallah, kata ini pendapat Syekh Saleh Utsaimin. Dia kata syurga ni bukan syurga di akhirat. Sebab apa? Banyak dalil-dalil mengatakan syurga di akhirat hanya akan dimasuki oleh orang beriman setelah berlaku kiamat.
Dan orang pertama masuk Nabi. Jadi kalau kita kata syurga yang lelaki ni masuk syurga akhirat, tak bercanggah dengan dalil-dalil yang lain. Habis syurga mana ni? Kubur. Kan Nabi sebut kubur ni sama ada lubang daripada lubang neraka ataupun raudah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga. Kubur tu adalah taman syurga. Apa dia? Pakaian ahli kubur orang beriman daripada syurga. Hamparan dalam kubur bagi orang beriman daripada syurga. Wangian daripada dalam kubur adalah daripada syurga, seolah dalam syurga. Sebab tu Tuhan kata masuklah syurga. Itu pendapat Syekh Saleh Utsaimin. Boleh okey tak? Okey lah. Itu Nabi mimpi. Kan besok bila ada depan Nabi kan, bukan duduk dalam syurga. Itu Nabi mimpi. Kalau betul lah, takkanlah bila ada depan Nabi. Itu Nabi mimpi. Dan mimpi Nabi adalah benar. Kalau isteri kita mimpi dengar selipar kita di syurga, benar ke tak? Okey. Qala telah berkata, ya laita. Apa dia? Alangkah baiknya qaumi, kalau kaumku ya'lamun, mereka mengetahui, bima ghafara li, dengan apa yang telah diampun li dosa-dosaku oleh Rabbi, Tuhanku. Tengok, subhanallah. Apa maksud lelaki ni? Bila dia cakap ni, bila dia cakap selepas mati ke sebelum? Selepas mati. Lepas mati Tuhan kata masuklah syurga, iaitu kubur. Maka dia berkata, alangkah baiknya kalau kaum aku tahu. Apa dia? Allah dah ampunkan semua dosaku, bersih. Dan waja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan aku daripada orang yang mukramin. Apa dia? Yang dimuliakan. Apa maksud dia? Dimuliakan dalam kubur yang sempit jadi taman syurga. Pakaiannya daripada syurga, hamparannya daripada syurga. Kalaulah kaum aku tahu. Tengok, orang beriman tak pernah simpan dendam. Dia dibunuh kan? Sepatutnya dia kata apa? Tengoklah kita jumpa di akhirat, aku dah masuk syurga. Tak, orang beriman sentiasa mengharapkan kebaikan walaupun daripada musuhnya. Dia tak nampak orang bunuh dia, tapi dia nampak apa? Ruginya. Bersih tak hati orang beriman? Bersih. Boleh Okey. Dan kata ahli tafsir, ini satu-satunya lelaki yang beriman, yang berdakwah ketika hidup dan selepas mati. Ada tak orang berdakwah selepas mati? Ada tak? Tak ada kan? Siapa dia yang berdakwah selepas mati? Lelaki ni. Apa dakwah dia? Apa dakwah lelaki ni setelah mati? Ini. Ya laita qaumi. Allah rakamkan apa yang dia ucap selepas mati. Maka apa yang dia ucap menjadi dakwah kepada orang yang hidup. Jadi dia berdakwah sebelum mati dan selepas mati. Boleh? Subhanallah. Banyak pengajaran daripada surah Yasin. Banyak pengajaran. Okey, saya rasa cukup setakat ni lewat. Malam ni saya nak pergi berdakwah. Ke mana ni? Ke Dabung. Tapi bukan daripada hujung kota, daripada kota ke hujung kota. Tadi saya harap semua ni satu hari pergilah berdakwah. Jangan mendengar saja, jangan belajar saja. Sebab kita akan disoal oleh Allah. Kita dah faham ayat ni, kita dah ambil pengajaran daripada lelaki ni, walaupun dia seorang, walaupun dia jauh, walaupun dia miskin,
Walaupun dia tahu risikonya mati, tapi dia tetap berani. Sebab itu kewajipan. Dan hasilnya apa dah? Tuhan terus beritahu syurga. Tak rugi, tak rugi. Pernak letih kita berbaloi. Boleh? InsyaAllah. Ada soalan tak? Apa dia? Apa dia? Kebaikan Nabi Ibrahim masuk dalam api. Saya ingat nak tunggu jawapan pelajar minggu depan. Ditanya juga. Subhanallah. Kebaikan Ibrahim apa dia? Daripada situlah Allah tahu betapa cintanya Ibrahim kepada Allah. Dia tak kisah masuk api lah. Tahu tak kenapa Ibrahim dicampak dalam api? Tahu tak kenapa? Sebab apa? Sebab dia buat kerja Allah. Demi kerja Allah, demi kerana Allah, dia tak kisah walaupun dicampak dalam api. Satu. Yang kedua, daripada situ juga Allah tahu Ibrahim ni betul-betul percaya pada Allah. Kalau dia beriman pada Allah, Allah akan selamatkan dia. Dan Allah tahu Ibrahim hanya bertawakal hanya kepada Allah. Ada riwayat mengatakan malaikat datang nak membantu Ibrahim. Setakat mana sahih wallahualam. Tapi kalau betul menunjukkan bahawa tawakal Ibrahim hanya kepada Allah. Walaupun datang malaikat nak menolong, Ibrahim kata aku hanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi daripada peristiwa itu bukan mudarat bagi Ibrahim, tapi semakin menaikkan iman dan darjat Ibrahim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada? Kalau tak ada, cukup setakat ni. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.